maka pemberi pinjam mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, kekalkan. Cuma selepas tamat tempoh pinjaman, orang tersebut kena bayar sewa. Sewa yang sesuai lah. Kalau biasa orang bayar keluasan tanah tu, sewa tanah, maka dia kena sewa. Walaupun sebelum ni pinjaman. Tapi setelah tamat settle pinjaman, dia tak nak alihkan, maka dia kena bayar sewa yang pertama. Ataupun pemilik pinjaman, pemilik tanah tu boleh ambil alih. Ambil alih tanah tersebut dan bayar ganti rugi pada dia. Ambil alih. Pokok tu nilainya berapa? RM20,000, bayar RM20,000 dan minta dia keluar. Dan yang ketiga, dia alihkan benda yang sepatutnya dia bayar, benda yang sepatutnya boleh dialihkan. Nilainya berapa pun boleh juga. Okey. Jadi pemberi pinjam boleh memilih salah satu daripada 3 cara tersebut mengikut kesesuaiannya, sebab pemberian itu adalah pemberian dalam bentuk ihsan. Jadi bila pemberian itu dalam bentuk ihsan, maka ketika mana barang dia hendak dipulang balik, maka hakikatnya dia berkuasa terhadap tanah tersebut. Tanah tersebut sepatutnya orang tu kena keluar lah. Kalau tak nak keluar, dia boleh buat pilihan. Nak macam mana? Jadi macam tu ya. Jadi 3 cara. Jadi isu yang kita nak bincang hari ini, jika pemilik itu tidak membuat sebarang pilihan, dia tidak buat mana-mana pilihan, dia tak sewakan, ataupun dia tak alihkan tanaman ke tempat lain, tak alihkan tanaman tu ke tempat yang lain, ataupun yang ketiga, dia tak ambil alih tanaman-tanaman tersebut menjadi milik dia dengan bayar pampasan. Kalau dia tidak buat pilihan, bagaimana? Jadi macam nak selesai isu ni? Maka ketika itu hakim akan membincangkan kes ini bersama kedua-dua pihak, tuan punya tanah dan orang yang meminjam, sehingga mereka mendapat keputusan atau pemberi pinjaman buat pilihan. Maksudnya sama ada mereka sepakat buat satu keputusan. Kalau mereka tidak sepakat buat keputusan, cukup pemberi pinjam ambil satu keputusan, maka hakim akan ikut pandangan tuan punya tanah. Itu penyelesaiannya. Sebab benda ni mesti diselesaikan. Mesti diselesaikan. Boleh tak kalau tuan punya tanah nak ambil je tanpa bagi apa-apa pampasan? Boleh tak? Sawit tu dia nak ambil je, tamat tempoh, dia sewa, dia tak nak bagi apa pampasan, tak boleh tak boleh ambil. Walaupun pokok tu di tanah kita, tapi pokok tu bukan pokok kita. Ini ini kalau tidak ada syarat, macam kita bincang kan. Ini kalau tidak ada syarat. Tapi kalau orang yang bagi pinjam dah syaratkan dah. Dah syaratkan, nanti saya nak pulangkan balik tanah saya seperti mana kamu pinjam. Jadi isu ni tak ada. Sebab apa? Sebab peminjam dah bagi syarat dah. Maksudnya sepatutnya sebelum tempoh pinjaman berakhir pinjaman, dia dah bersedia dah untuk mengeluarkan semua barang-barang dia, mengeluarkan semua pokok-pokok dia daripada tanah tersebut. Bahkan kalau tuan punya tanah dah bagi syarat begitu, segala kos untuk meratakan balik tanah tersebut kembali seperti asal perlu ditanggung oleh orang yang meminjam. Apa yang kita bincang tadi, kalau sebelum ni tidak ada apa-apa syarat. Baik.
dalam isu pinjaman tanpa syarat, dia bagi tahulah macam kita kata tadi. Macam kita kata tadi, macam kita bincang sebelum ni. Sama ada dia bagi tanam pokok biasa, pokok tanaman kontan, atau dia bagi pokok yang kekal lama macam durian, sawit, atau dia bagi buat bangunan. Kalau dia tidak letakkan syarat, tak letak. Jadi jika peminjam telah membina bangunan atau mengusahakan tanaman, kemudian dia merobohkan bangunan tu, dia dah buat rumah. Saya nak pinjam ni tanah, nak buat apa? Nak buat rumah. Buat rumah. Dia dah buat rumah. Lepas 5 tahun dia rasa, rumah ni tak selesa lah. Kecil sangat. Masa mula kahwin tu tak ada anak. Sekarang dah 3 orang anak, tak selesa. Nak buat 1 bilik lagi. Jadi nak robohkan rumah tu, nak buat satu rumah yang baru. Boleh tak dia buat balik rumah tu? Jawapannya tidak boleh. Sebab apa? Sebab tuan punya tanah tu izinkan kali pertama buat. Kalau dia nak buat kali kedua rumah, walaupun di tapak yang sama, rumah yang baru, maka dia perlu mendapatkan keizinan daripada tuan punya tanah. Macam tu juga pokok, tanaman kontan. Kita dah tanam pokok. Kita dah tanam pokok. Nak tanam pokok apa? Tembikai. Habis musim, dah cabut semua. Boleh tak kita nak tanam semula? Kita tak boleh tanam semula. Melainkan dengan keizinan tuan punya tanah. Sebab barangkali tuan punya tanah tu izinkan kita tanam pokok tadi sebab dia faham tembikai ni tak ambil masa yang lama. Tak apalah sementara tunggu ada duit. Nak buat sawit tak ada duit. Tanah terbiar, ambil lah, pakailah dulu. Nak tanam apa? Tanam tembikai, tanam pisang. Jadi dia faham tembikai dengan pisang ni tak lama. Satu masa akan dipotong, akan diambil. Kan? Jadi maka ketika itu si peminjam tidak boleh pandai-pandai nak gunakan barang tersebut tanpa keizinan daripada tuannya. Jadi nak tanam tanaman yang baru, nak tanam semula, kita panggil tanam semula, kena minta izin daripada peminjam. Sama ada tanaman tu tanaman jangka masa pendek atau tanaman tu tanaman jangka masa panjang. Contoh macam sawit. Sawit biasa berapa tahun? 30 tahun. Ada? Ke tak sampai? Ada 30 tahun. Dah pinjam tanah 30 tahun. Dah pinjam tanah 30 tahun. Tapi pinjam lama-lama ni bahaya. Biasa pinjam lama-lama dia payah nak pulang, betul tak? Saya tengok mak mentua saya, dia nak ambil balik. Dia nak jual tanah dia dekat Perak. Dah bagi pinjam lama. Dia pinjam lah sebab tak bayar sewa pun. Tanam lama. Jadi bila nak jual tu susah sikit. Susah sikit ya. Ni kawan ni cakap dengan keluarga berkira, jual lah dengan adik-adik, 5,000 sudah lah. Mana ada tanah 3-4 ekar dengan 5,000 tuan-tuan. Jadi payah. Pinjam lama-lama dia rasa dia punya. Tak, kita bila pinjam lama-lama ni, sebab tu dalam fiqh muamalat, setiap kali kita nak tanam semula kena minta izin daripada tuan tanah. Sebab tempoh tuan tanah bagi kebenaran berdasarkan kepada tanaman. Kalau pokok sawit mungkin dia nak bagi dalam 30 tahun. Habis sawit nak tanam baru kena minta izin baru. Jadi kena minta izin. Kalau 30 tahun 30 tahun lah. Habis 30 tahun tu nak tanam baru kena minta izin. Baik. Okey. Kalau tak minta izin, dah tuai hasil, tanam baru tak minta izin macam mana? Tanam baru tak minta izin macam mana? Jadi ulama kita kata apa? Dalam kitab fiqh Mahaji sebut, kalau dia bina bangunan yang baru ataupun dia tanam pokok yang baru tanpa izin daripada tuan punya tanah, jadi tuan punya tanah berhak untuk robohkan rumah tersebut, untuk hapuskan semua tanaman-tanaman tersebut. Sebab apa? Sebab tanah dia. Sebab tanah dia. Baik.
Itu kalau tidak ada syarat. Dia bagi bebas. Nak pinjam tanah boleh. Tanah apa? Pisang tanam lah. Masuk satu musim je. Tapi kalau dia bagi pinjam bersyarat berwaktu. Saya bagi pinjam tanah ni. Ambil lah tanah saya ni. Anak saya belajar kat Mesir. Mungkin 5 tahun lagi buat habis. Dia balik nanti saya nak bagi lusakan tanah ni. Sementara dia belajar tu ambil lah. 5 tahun pakai. Jadi dalam tempoh 5 tahun tu dia boleh cabut, dia boleh tanam, boleh cabut, boleh tanam. Sampai cukup tempoh 5 tahun tanpa keizinan tuan punya tanah tidak mengapa, sebab tuan punya tanah memang telah letak had atau syarat. Had tertentu selama 5 tahun. Dia memberi izin. Bila kata 5 tahun, maksud tak kisahlah. Kita nak tanam, cabut, tanam, cabut, tanam, cabut. Maksudnya dia tak kisah. Asalkan dalam tempoh 5 tahun, lepas 5 tahun, kita kena pulangkan semula. Okey. Isu yang lain. Jika kebenaran yang diberi adalah kebenaran untuk bercucuk tanam. Dia bagi izin untuk cucuk tanam. Padi berapa bulan padi? Tahun 2 kali? 3 kali? 3 kali sekarang Tahun 3 kali. Dengan cerita kat Selangor sekarang dah 4 kali 4-5 kali setahun. Di mana tu saya lupa. Saya ada baca bawah ni. Banyak Tapi biasanya 2-3 kali setahun kan. Okey. 3 kali setahun. Maksudnya 3 kali dalam 4 bulan lah. Betul tak? Dia bagi pinjam 4 bulan. Jadi tiba-tiba sebelum tiba waktunya dia nak ambil balik. Dia nak ambil balik tanah tu. Tak dan tuai lagi. Baru 3 bulan dia nak ambil balik tanah tersebut. Ni susah kalau pinjam-pinjam tanah awam tu tak? Saya ada beberapa orang kawan buat madrasah. Dia bukan nak buat pun, orang suruh buat. Orang suruh buat. Pinjam tanah orang. Tak apalah, pakailah tanah saya. Jadi bila buat, okey lagi. Dan madrasah siap je. Kami ambil keputusan untuk ambil balik tanah kami, Ustaz. Jadi Ustaz tu keluar. Bukan seorang, ramai kena macam ni. Kawan saya baru ni kena, nak pitam dia. Nak pitam, tuan-tuan, sebab nak buat satu bangunan. Tuan-tuan bayang musola Ar-Raudhah ni, berapa lama kutip duit? Betul tak? Nak buat apa lama, lepas tu keluar. Sampai sekarang, siapa-siapa yang ajak dia buat madrasah, dia tak nak. Kalau ada rezeki, dia ada tanah, dia buat sendiri atas tanah dia. Pinjam-pinjam ni payah. Lepas tu saya fikir tu. Apalah, dulu saya fikir, apalah ustaz-ustaz ni, bila orang nak suruh buat madrasah, dia suruh tukar nama dia tanah. Itu fikir apa? Tamak, betul tak? Seolah-olah macam tu. Tapi tak. Rupanya pengalaman mengajar kita. Kadang-kadang tuan punya tanah okey. Tak tukar tanah. Tapi bila meninggal, anak-anak dia nak ambil balik. Anak-anak dia nak ambil balik. Sekolah saya di Johor tu macam tu juga. Nasib baik tanah tu tak banyak. Cuma buat rumah guru. Kan? Pengetua tu yang bagi tanah tu untuk sekolah lah. Tapi bila pengetua meninggal, anak dia okey lagi. Cucu dia. Cucu dia nampak ada nama arwah atuk dia. Tuntut balik tuan-tuan. Habislah bangunan yang bina kat situ semua jadi hak milik cucu dia. Okey. Sebab tu kalau kita risau hasil, kadang-kadang kita ni bukan tanah infak, bukan tanah wakaf. Tapi kadang-kadang kita tak ada semua pendapatan. Betul tak? Kita ada tanah 10 ekar sawit. Ni saya bagi satu cadangan lah kalau kita nak infak. Kan musola Ar-Raudhah kan nak buat madrasah. Kita nak infak hasil tu pada madrasah. Tapi bukan sekarang. Sebab kita belum ada duit lagi. Kita tak ada duit. Kita nak infak lepas kita mati nantilah. Kita runding dengan musola Ar-Raudhah. Runding dengan pihak madrasah. Saya nak bagi tanah ni kat madrasah. Tukar nama. Tapi tanah saya punya. Cuma nama je saya nak tukar. Tanah saya punya. Saya nak hasil tanah ni sampai saya mati. Boleh tak? Lepas saya mati, segala hasil pada tanah ni akan berpindah milik kepada musola Ar-Raudhah. Jadi begitu Tapi kalau kita buat madrasah, tiba madrasah pula saya hilang, dia tak tahulah
Tapi saya tengok berapa orang buat macam tu, alhamdulillah okey okey. Jadi lepas dia meninggal, waris-waris yang nak tuntut tak boleh sebab harta itu telah diwakafkan. Harta itu bukan diwakafkan. Duit tuan-tuan, sebelum ada dengan lepas ada lain. Sikap boleh berbeza, boleh bertukar disebabkan duit. Baik. Jadi masalah tadi macam mana? 4 bulan nak tuai, tiba-tiba 3 bulan dia tuntut. Jadi menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, jika nilai tanaman tersebut akan susut jika dicabut sebelum tiba masanya. Ini tanaman ni padi 4 bulan. Dah kalau 3 bulan kita tuai, harga sama ke? Boleh ke ambil padi tu? Mungkin padi tu tidak boleh dituai lagi sebab belum tiba waktunya. Jadi kalau akan susut nilai, maka peminjam boleh mengekalkan tanaman tadi. Jadi dia tidak wajib keluar. Walaupun tuan-tuan nak ambil balik, tanaman tu boleh dikekalkan sampailah dapat hasil, sebab ianya adalah harta yang perlu dijaga, harta yang wajib jaga. Maksudnya kalau kita cabut akan jadi pembaziran. Kalau cabut padi, tuai padi sebelum waktunya akan berlaku pembaziran. Ataupun katalah pokok tuan-tuan, pokok mangga boleh je ambil masa hijau, betul tak? Banyak je orang ambil mangga yang masam, orang makan mangga masam banyak. Tapi harga mangga masam dengan mangga yang dah nak masak lain tak? Lain. Jadi nilainya akan susut, dia akan rugi. Jadi dia boleh tunggu sampai tuai hasil, barulah dia cabut tanaman tersebut. Tapi dalam menurut pandangan yang kuat, tempoh tu dia kena bayar sewa. Kan 3 bulan tadi kan, sepatutnya 4 bulan, dipendekkan jadi 3 bulan. Sebulan tu dia boleh kekalkan tanaman dia, tapi dia kena bayar ujrah misil. Apa tu ujrah misil? Upah yang sesuai, kadar sewa yang sesuai. Maksudnya katalah jiran-jiran dia sewa tanah besar macam tu 700 sebulan. Jadi dia perlukan sebulan, dia kena bayar 700 pada tuan punya tanah. Jadi ada isu kat sini. Isunya, kan tuan tanah bagi pinjam 4 bulan. Boleh ke? Sebab apa dia boleh? Tak tamat akad lagi, belum 4 bulan lagi, dia boleh ambil balik tanah dia. Dan kalau dia ambil pula, kita nak kekalkan tanaman kita kena bayar sewa. Sebab apa? Sebab apa? Sebab ianya pemberian ihsan. Benda ihsan ni kita bagi ni, pinjam, bila-bila masa kita boleh minta balik. Nampak tak? Walaupun kita telah tamatkan tempoh, sebab duit tu duit kita. Jadi kita berkuasa, dia tak ada kuasa apa-apa. Sebab apa? Dia hanya peminjam. Saya ada RM10,000, ada kawan nak pinjam. Nak pulang bila? Januari 2026. Waktu tu saya kaya. Saya bagi, ambil lah. Berapa? RM10,000. Ambil RM10,000. Okay. Sampai 2026. Tiba-tiba, bulan 6 2025, saya perlukan duit. Urgent. Keluarga sakit, perlukan duit. Saya boleh minta. Bila saya minta, kalau kawan saya ni ada duit, dia wajib bayar duit saya. Jadi macam tu Jadi memang pinjam ni boleh ada syarat, boleh ada tempoh. Tapi pemberi pinjam berhak untuk ambil balik barang dia sebelum tamat waktu pinjaman. Jadi tak jadi masalah. Tak jadi masalah Dia bagi pinjam kita. Tahu-tahu kawan dia tu guna kereta dia untuk dating. Dia tak berkenan. Dari tengah-tengah jalan tu dia minta keluar Keluar, aku nak kereta aku balik. Bawa perempuan naik kereta so keluar. Jadi kawan dia kena keluar. Dia orang bagi pinjam, dia boleh ambil balik bila-bila masa yang dia nak. Cuma dalam isu ni dia tak boleh ambil balik. Sebab apa? Sebab ada sebab yang lain.
akan menyebabkan pembaziran, akan menyebabkan satu pihak rugi. Jadi penyelesaian macam mana? Dia kena bagi orang tu duduk lagi sebulan, cuma dia berhak menerima sewa yang seumpamanya. Baik. Kalau pinjaman itu dihadkan dalam tempoh tertentu, memang dia bagi pinjam 4 bulan. Sebab 4 bulan boleh tuai. Cuma, orang yang pinjam ni dia cuai. Sepatutnya orang bagi bulan Januari. Orang bagi 1 Januari. Sebelum 10 Januari, tanamlah pokok. Tanamlah padi tu. Dia cuai, dia lengah-lengah. Bila dia tanam? 10 Februari. 10 Februari. Lewat sebulan. Jadi bila lewat sebulan, jadi sudah tentu dia tidak boleh tuai pada bulan yang keempat. Padi tu. Sebab apa? Sebab sebulan dah habis. Setelah tamat 4 bulan tempoh pinjaman, umur tanaman dia baru 3 bulan. Jadi dia tak boleh tuai. Jadi dia tidak boleh tuai. Tuan punya tanah nak ambil. Boleh tak dia ambil secara paksa? Jawapannya boleh. Sebab apa boleh? Sebab tanaman dia tadi bukan tidak boleh dituai pada waktunya. Sepatutnya boleh, tapi tidak boleh tuai pada waktunya disebabkan kecuaian dia. Oleh sebabkan kecuaian orang tersebut, maka tuan punya tanah boleh mengambil tanah tersebut secara paksa. Tidak menjadi masalah. Walaupun tindakan tersebut akan menyebabkan nilainya susut, akan menyebabkan dia rugi, boleh. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa li'irkin zalimin haqqun." Tidaklah bagi pemilik akar tanaman yang zalim, iaitu yang menanam di tanah oleh tanpa izin, dia tidaklah mempunyai hak. Jadi orang yang tanam pokok dia di tempat orang lain tanpa ada izin, maka dia tidak boleh tuntut apa-apa hak. Dia tidak boleh tuntut apa-apa hak. Hatta kalau tanaman dia dicabut, tanah tu diratakan, dia tidak layak menuntut apa-apa pampasan daripada tuan punya tanah. Jadi isu tadi, walaupun asalnya dia pinjam, tapi lepas berlalu tempoh 4 bulan, tuan tanah nak balik, tak dapat sebab kecuaian dia. Oleh sebab dia cuai, maka dia tidak boleh tuntut apa-apa hak. Baik. Okey, cara pemulangan barang. Jadi macam mana caranya kita nak pulangkan barang? Jadi pulang barang ni ikut uruf, ikut kebiasaan. Biasanya barang ni dipulangkan macam mana? Jadi barang yang kena angkut lah. Barang yang kekal lah. Kalau rumah kita pulangkan kunci. Jadi berbeza mengikut keadaan. Kalau barang-barang yang tidak perlu diangkut, cukup kita pastikan tidak ada benda yang boleh menghalang tuan tanah untuk akses pada tanah dia. Maksudnya apa? Kalau masa kita pinjam tanah dia tu, kita pagar, kita letak pintu pagar, kita letak kunci, cukuplah kita bagi kunci. Atau kalau tuan pagar suruh cabut pagar, kita cabut pagar. Cukup. Agar tuan punya tanah tadi tu boleh akses semula ke tanah dia. Tapi bagi barang-barang yang lain, kita kena pulangkan ikut uruf lah. Kalau barang yang boleh di-post, kita post. Kalau barang yang kena hantar, kita hantar. Contoh, contoh, barang untuk di-post, contoh.
Bukan tok lepoh bahaya. Kita pergi pekan. Pinjam emas. Yang rantai, gelang anak nak kahwin. Ada orang suka macam tu. Pelik Masa nak kahwin, pinjam rantai wang, pinjam gelang wang, pinjam kereta wang, kereta mewah. Semua nak nampak lain. Untuk jadi raja dalam tempoh sehari. Tak salah nak pinjam, terpulang pada dia lah. Habis kenduri kahwin, disebabkan tempoh kita pinjam tu 3 hari je. Jumaat pinjam, Isnin dah janji dah nak sampai dekat pekan. Kenduri apa? Kenduri hari Sabtu. Kenduri hari Sabtu. Hari Sabtu habis kenduri. Emas tu harga dia RM30,000. RM30,000 emas. Emas ariah lagi. Kalau duit bukan ariah. Sebab emas tu kita pakai, kita pulangkan dalam bentuk yang sama. Nilai dia tidak menyusut. Jadi termasuk dalam hukum ariah. Baik. Boleh tak kita pulang dengan cara hantar dekat Pol Haju? Boleh? Masih RM30,000. Tak boleh. Yang urufnya tak boleh lah. Sebab apa? Sebab urufnya orang tak hantar emas RM30,000 pakai Pol Haju, orang tak hantar. Dulu ada buat macam tu. Pernah tuan-tuan? Pernah dulu ada orang. Dulu ada sistem macam tu. Dulu kawan-kawan saya beli emas 100 gram. Post tuan-tuan. Gila betul. Saya kata tak apa ke post ni? Tak apa. Nanti dia post 100 gram tuan-tuan bayang. 100 gram post. Post ya. Jongkong tu post. Dulu tapi urufnya bukan begitu. Jadi bila uruf bukan begitu, kita tak boleh post. Kita kena hantarlah kat rumah dia. Kena hantarlah kat rumah dia. Baik. Okey. Isu seterusnya. Seandainya berlaku percanggahan antara tuan punya barang dan peminjam. Jadi percanggahan yang pertama, percanggahan mengenai pemulangan. Contohnya peminjam kata dah pulang barang ni pinjam. Tapi pemberi pinjam menafikan. Dengan kata kamu belum pulangkan barang saya. Jika pemberi pinjaman bersumpah bagi menyokong dakwaannya, maka pengakuan itu akan diterima. Maksudnya perkataan yang akan diambil adalah perkataan orang yang bagi pinjam. Perkataan yang diambil adalah perkataan orang yang bagi pinjam. Kadang-kadang tuan-tuan bukan isu seorang tipu dah. Kadang-kadang isu lupa. Kawan ni dia rasa dah pulang. Rupanya dia tak pulang pun. Sebab dia pernah mimpi pulang. Pernah mimpi pulang. Kadang-kadang lupa. Saya tahu tuan, sebab saya pun alami benda macam ni. Tadi saya di Kuala Terengganu. Masa keluar tu saya ingat. Saya ambil charger. Sebab sebelum saya biasa saya akan gambarkan. Ambil sebab saya lupa. Kalau kat masjid ni tengok letak tiang ni, tipe kat sini. Bila keluar saya akan cek tiang. Ingat. Kalau masuk macam tu je memang tak ingat tak kat mana. Jadi sebelum saya ambil charger tu, saya dah bayangkan dah. Charger ni ambil, letak dalam beg. Masuk dalam kereta. Dalam kereta nanti keluarkan dalam beg, letak kat depan. Jadi dalam kepala saya charger tu kat mana? Dalam beg. Saya dah ambil belum? Dah ambil. Tiba-tiba sampai rumah, isteri saya tanya, mana charger tadi? Dalam beg. Buka dalam beg, tak ada. Jadi keyakinan saya, saya beriman. Bukan iman ya. Iman tu percaya tuan-tuan. Saya berkeyakinan yang dah tak dalam beg. Rupa-rupanya saya terlupa. Dah kalau tak ada, takkan orang ambil. Beg tu tak bergerak kat belakang. Jadi kadang-kadang orang macam tu. Dia rasa dia dah pulang dah. Sebab dah bayangkan hari nak pergi mana? Hari nak pergi pekan, nak ambil barang kemas, pulang kat tuan dia. Dia gitu ya. Jadi dia bayangkan dah pulang. Jadi dia ingat memang dah pulang. Lepas pulang member tanya, mana barang kemas tadi? Dia lupa. Dia kata, kan aku dah pulang dah. Jadi tuan punya barang kemas cakap, tak, kau tak pulang. Jadi dalam isu macam ni, nak ambil pandangan siapa? Mesti buat satu keputusan. Sebab tu, kalau orang nak nipu, dia boleh tipu tuan-tuan.
Kalau orang nak menipu, dia boleh menipu. Tidak semestinya bila dilaksanakan undang-undang Islam, semua orang akan dapat keadilan. Akan adil seadil-adilnya. Tak. Sebab apa? Nahnu nahkumu ala zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ini hanya menghukum, seorang hakim akan hukum berdasarkan zahir. Allah SWT yang tahu hati-hati kita apa. Dan sebab tu dalam sebuah hadis yang lain, mahfuznya Nabi Muhammad SAW kata, kadang-kadang ada orang, dia tuntut hak. Sebenarnya bukan hak dia, hak orang lain. Tapi oleh sebabkan dia lebih petah berbicara berbanding kawan tadi, duduk depan hakim, hakim lebih confident dengan apa dia cakap, maka hakim bagi barang tu pada dia. Padahal barang tu bukan hak dia. Nabi ingatkan yang barang itu nanti akan dipersoalkan, akan dinilai semula di akhirat nanti. Jadi macam tu juga isu ni. Jadi kalau ada masalah dalam fiqh muamalat, kita hakim mesti selesaikan siapa yang kena bertanggungjawab. Jadi tak kisahlah sama ada peminjam yang lupa ke ataupun pemberi pinjam yang lupa ke. Tak kisahlah kalau peminjam yang menipu ke atau pemberi pinjam yang menipu ke. Kalau pemberi pinjam dia akui barang tersebut memang belum dipulangkan lagi dan dia bersumpah dengan nama Allah, maka barang itu akan diberikan kepada barang itu akan dianggap belum dipulangkan kepada dia. Jadi bila belum pulang, jadi kawan tadi yang pinjam kena bayar ganti rugi. Dia tipu, itu soal dia akan dakwa di akhirat nanti. Ya. Sebab tu dalam fiqh, bukti dalam kaedah fiqh, bukti perlu dikemukakan oleh orang yang mendakwa. Dan sumpah perlu dikemukakan oleh orang yang menafikan. Orang dakwa tak boleh sumpah. Sepatutnya orang dakwa bukan sumpah. Dia ni memang penyamun. Saya bersumpah memang dia penyamun. Dah. Bila kita tuduh orang, kita kena bagi bukti. Itu kaedah fiqh. Itu kaedah yang sebenar. Kalaulah kita semua amalkan itu, maka orang tak mudah-mudah nak tuduh orang lain, betul tak? Tapi sekarang ni ada trend tuduh orang. Trend tuduh orang tak kena tindakan. Macam mana? Tuduh orang, letak tanda soal. Adakah simpulan-simpulan seorang penipu? Tanda soal. Lepas tu tulis panjang kat bawah. Ada malangnya orang agama pun buat benda macam ni. Untuk menjatuhkan lawan, orang agama pun sekarang buat macam ni. Orang agama bukannya ustaz-ustaz biasa. Yang doktor-doktor pun sama. Jadi ini satu perkara yang negatif, tuan-tuan. Ini cara orang politik, tuan-tuan. Kita jangan tiru. Lemparkan tuduhan untuk jatuhkan, letak tanda soal. Memang tak kena dekat mahkamah dunia. Tapi tuan-tuan kena yakin dekat akhirat mesti kena. Sebab apa? Apa motif kita? Bila kita cakap orang, adakah simpulan-simpulan berzina? Tanda soal. Apa pandangan orang yang baca? Kalau tak ada angin, takkan pokok bergoyang. Betul tak? Jadi secara tak langsung akan merosakkan reputasi orang dituduh. Jadi berdosa, tuan-tuan. Kita jangan gunakan cara ni. Jangan gunakan cara ini. Baik. Jadi kalau kita dakwa orang, kita yang kena bukti. Bukan kita dakwa orang, kita kata buktikan yang awak tak buat. Salah. Kita tuduh orang, awak curi saya tak curi, Ustaz. Apa bukti awak tak curi? Wah, doktor mikir, macam mana nak buktikan dia tak curi? Sepatutnya kita kena ada bukti. Kita ada bukti. Kelas ni masa pukul 1 petang tadi, barang tu ada lagi. Kawan-kawan semua keluar awak seorang kat kelas sampailah habis waktu rehat. Itu bukti. Kalau awak tak curi, awak nampak siapa yang curi. Itu contoh. Qarinah, bukti. Tak bolehlah kita kata, awak curi apa bukti awak tak buat? Letih lah. Apa bukti? Kita lemparkan tuduhan pada orang, lepas tu tanya pula, apa bukti awak tak buat? Kalau betul awak tak buat, awak sumpah. Itu pula. Patut kita kena bagi bukti. Lepas kita kena bagi bukti, baru dia bersumpah. Patutnya begitu. Bukan orang yang menuduh, dia yang sumpah. Pelik
Ni pelik. Bukan orang yang tuduh ajak bersumpah. Bersumpah dah, orang yang tuduh kena bagi bukti. Tuan-tuan. Jadi hati-hati. Zaman media sosial ni dosa mudah berganda. Kita tuduh orang, kita viralkan, maka dosa kita pun viral. 100 orang baca, 100 kali ganda dosa. Bayanglah kalau sampai 1000 share. Biasa benda-benda fitnah ni orang suka share, betul tak? Orang suka share. Orang suka share. Ada dua tuan-tuan kesalahan yang suka share. Yang pertama, kesalahan yang dilakukan oleh ahli politik. Orang suka share. Betul tak betul tentu lagi. Yang kedua apa? Yang kedua orang agama. Ataupun orang yang berpakaian seperti agama. Orang suka share. Viral dulu. Kenapa share ni? Dah orang semua cakap. Kalau tak betulnya, kalau tak betul aku padam lah. Bukan masalah kalau tak betul aku padam. Berapa ramai dah baca? Berapa banyak dosa kita? Jadi dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam, dalam kaedah fiqh, orang yang tuduh kena bagi bukti. Orang yang dituduh, maka dia boleh bersumpah untuk mempertahankan diri dia. Jadi bila dia dah sumpah, jadi asalnya apa? Asalnya barang tu ada tangan peminjam ke barang tu dah dipulangkan? Asalnya barang tu ada tangan peminjam. Maka bila sumpah, kekallah keadaan itu pada asalnya. Jadi begitu. Okey. Cukup setakat ni, insya-Allah kita sambung di lain hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.